Baik, negeri Cik Siti Wang Kembang ataupun negeri Kelantan ini sejak kebelakangan ini juga hangat diperkatakan. Kita lihat dengan insiden selain daripada angka jangkitan COVID-19, kita lihat berlaku juga insiden-insiden membabitkan mereka yang berada di Kelantan ini. Contohnya, kes seorang peniaga burger yang dikenakan kompaun RM50,000, peniaga colek dan juga peniaga kedai runcit yang menyatakan bahawa dia lebih rela masuk jail tapi kerana tidak mampu untuk membayar nilai kompaun RM50 itu. Dan ini menimbulkan banyak persoalan mengenai budi bicara anggota penguatkuasa dalam mengeluarkan kompaun. Tetapi dalam masa sama juga penting untuk kita melihat dan memahami sosioekonomi di negeri Kelantan, memahami psikik warga Kelantan itu sendiri, kerana mereka ini semua peniaga-peniaga kecil yang dikenakan kompaun. Dan untuk itu saya nak bersama dengan Wakil Esra Awani di Kelantan, Muhammad Fandi Muhammad. Selamat petang, Muhammad Fandi. Selamat petang, Kim. Fandi, kalau kita lihat ni kebanyakan ini bukanlah kata stereotip, tetapi pandangan secara umumnya orang Kelantan ini mempunyai semangat keusahawanan yang cukup tinggi. Bagi je apa-apa boleh dibawa niagakan. Tudung boleh diniagakan, cili boleh diniagakan, selipar pun boleh diniagakan. Tetapi banyak kes yang mendapat perhatian, terutamanya di kalangan warganet ini, melibatkan peniaga-peniaga kecil. Jadi banyak ke dari pemerhatian Fandi sendiri, banyak ke peniaga-peniaga kecil ini yang tumbuh ibarat cendawan selepas hujan di Kelantan ketika ini? Sebenarnya Hakim, untuk maklumat Hakim, Kelantan ini terkenal dengan sebuah negeri yang kaya dengan pelbagai kebudayaan dan juga makanan. Dan apabila kita bercakap mengenai soal makanan, bukan sahaja golongan wanita, bahkan pelbagai lapisan umur, remaja, lelaki dan juga perempuan ini menguasai sebahagian besar bidang masakan dan juga pembuatan, tidak kira pembuatan kuih, pembuatan apa jua makanan untuk tujuan dijual ataupun dipasarkan. Dan seperti yang kita ketahui, selepas sahaja Kelantan masuk tahun kedua, dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di waktu bulan Ramadan ini, operasi Bazar Ramadan tidak dapat dijalankan, di mana sejumlah lebih 2,500 peniaga Bazar Ramadan yang sepatutnya mereka berniaga pada Ramadan kali ini tidak dapat berbuat demikian disebabkan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan supaya tiada operasi ataupun penganjuran Bazar Ramadan melibatkan kesemua daerah di Kelantan ini. Susulan itu tempat yang terhad dan juga kekangan waktu perniagaan dan sebagainya menyebabkan ramai kalangan peniaga, terutamanya golongan anak muda ini, mengambil tempat ataupun menggunakan platform media sosial, termasuk apa jua aplikasi yang ada di media sosial untuk tujuan berniaga. Bermula daripada perniagaan makanan, perniagaan kuih-muih, membuat serunding dan sebagainya. Mereka juga turut berniaga pakaian dan sebagainya. Ini kerana seperti kita ketahui, bukan sahaja Bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi di Kelantan ini. Bazar Aidilfitri yang menjadi tumpuan selama ini, seperti kita dapat ambil contoh sebagai di kawasan Wakaf Cik Yeh, di Pasar Malam dalam bandar Kota Baru, yang sebelum ini jika kita dapat saksikan sebelum berlakunya pandemik COVID ini, kawasan berkenaan menjadi tumpuan seminggu sebelum Hari Raya dan juga dalam waktu selepas Hari Raya juga turut menjadi tumpuan daripada pelbagai golongan manusia, terutamanya mereka yang berada di luar Kelantan pulang ke Kelantan untuk berbelanja. Dan sebelum ini kita pernah laporkan, kita dapat maklumat bahawa peniaga-peniaga yang berniaga di Bazar Ramadan, berniaga di Bazar Aidilfitri, berniaga di pasar malam sepenuh ataupun sepanjang Ramadan ini, mereka memperoleh pendapatan yang puluhan ribu. Bahkan saya pernah dimaklumkan mereka yang berniaga di bazar Aidilfitri memperagakan, menjual barangan baju Melayu, baju aksesori kanak-kanak untuk Hari Raya dan sebagainya ini,
mereka boleh mencecah sale ataupun jualan untuk satu malang hampir kepada 100,000 ataupun sekitar 50,000. Jadi bayangkan bagaimana kuasa membeli, bagaimana sikap membelinya rakyat Kelantan ini, supportnya mereka terhadap golongan berniaga ini yang menyebabkan bukan sahaja tumbuh, sebaliknya peniaga yang pelbagai latar belakang, terutamanya remaja, tidak kira jantina, lelaki ataupun perempuan, walaupun mereka sudah mereka berkejaya sebagai pekerja swasta, mereka berkejaya sebagai kaki tangan awam, mereka turut lagi berniaga menggunakan platform media sosial, sama ada berniaga kain-kain, berniaga barangan-barangan yang boleh dijual bukan untuk rakyat Kelantan, sebaliknya mereka yang berada di luar Kelantan. Inilah yang digambarkan oleh masyarakat luar, dan kita tahu, Hakim sendiri tahu bahawasanya di Kelantan ini kuasa membelinya amat tinggi. Di Kelantan ini kita tahu apa sahaja barangan yang dijual, terutamanya produk makanan, ianya sentiasa mendapat tempat di hati masyarakat. Apatah lagi sekiranya barangan makanan itu telah pun menjadi viral ataupun tular di laman sosial, menyebabkan ianya menjadi satu tarikan. Seperti sebelum ini kita pernah dengar kuih kubah guling, kita pernah dengar cendol, air cendol di bulan Ramadan, kita pernah dengar teh tarik meletup dan sebagainya, yang mana kuasa mereka advertising melalui media sosial dan juga kaedah mereka menjual itu telah berjaya. Berjaya menjual barangan mereka, cara mereka cerdik, cara mereka pandai, sehingga kan perniagaan mereka laris. Namun suasana itu, Hakim, pada ketika ini kita boleh saksikan di jalan-jalan besar yang sebelum PKP meriah dengan gerai-gerai yang ada, meriah dengan hiruk pikuk, tawar-menawar dan sebagainya. Namun sejak 2 tahun ini suasana itu tidak lagi berlaku. Suasana itu suram dan hiruk pikuk, riuh rendah, jalan yang sesak, mereka yang pulang untuk mencari barangan dan sebagainya tidak lagi kelihatan, Hakim. Ya, Fandi, kalau kita memang akui kebanyakan warga Kelantan ini sumber pendapatan mereka memang daripada berniaga, keusahawanan, memang itu orang kata ada dalam DNA mereka. Tetapi dalam masa sama kita lihat baru-baru ini juga timbul isu kewajaran nilai kompaun yang diberikan kepada di awal tadi saya sebutkan peniaga burger, peniaga colik dan juga peniaga kedai runcit. Cumanya di sini kita memahami hidup perlu diteruskan. Mereka juga perlu terus menyediakan makanan di atas meja untuk keluarga mereka ataupun setidaknya untuk diri sendiri. Tetapi bagaimana, adakah mereka ini, Fandi, lihat peka, alert dengan segala peraturan-peraturan yang ada, kerana kita mahu teruskan hidup, betul, kelangsungan ataupun survival kita, tetapi tidaklah sampai ke tahap kita perlu melanggar undang-undang untuk mendapat keuntungan. Sebenarnya, Kim, jika dilihat dalam tempoh seminggu ini, kes di Kelantan menunjukkan satu peningkatan yang begitu membimbangkan, dengan 3 angka seharian, dan hari ini sahaja melebihi 400 kes yang positif. Dan suasana serta angka yang sentiasa meningkat ini telah pun memberi satu kebimbangan dan juga kegusaran kepada sebahagian besar rakyat Kelantan dan juga mereka yang berada di pihak kerajaan dan juga pihak berkuasa, di mana satu ketetapan dan satu tindakan yang tegas perlu diambil untuk memastikan rakyat Kelantan patuh dan sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ini kerana apa yang berlaku, peningkatan kes yang berlaku pada baru-baru ini dan sehingga kini adalah kerana kealpaan rakyat Kelantan. Ketika kelonggaran diberikan awal tahun ini, di mana aktiviti rentas negeri juga dilonggarkan, aktiviti rentas negeri tidak boleh dibenarkan, menyebabkan berlaku kesesakan di pasar awam, berlaku kesesakan di majlis keramaian, adanya majlis kenduri kenara, adanya majlis reunion dan sebagainya, yang mana kesemua majlis berkenaan didapati ada sebahagiannya melanggar SOP dan juga tidak melakukan penjarakan fizikal. Dan untuk itu, apabila berlakunya peningkatan kes, ianya bukan sahaja melibatkan mereka yang terdedah kepada penyakit, mereka yang disahkan positif semata-mata. Sebaliknya, apabila berlaku peningkatan, ianya membabitkan semua pihak, termasuklah
terutamanya pihak kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa dan juga petugas barisan hadapan, yang mana saya dimaklumkan mereka kini sudah begitu letih, mereka kini sudah begitu tertekan, di mana jika dilihat kepada pusat rawatan dan juga kuarantin COVID yang diwujudkan, 7 sekarang diwujudkan, sudah pun hampir penuh, dan kerajaan negeri juga terpaksa mencari kawasan lain untuk mewujudkan pusat kuarantin dan juga rawatan COVID bagi menampung jumlah mereka yang saban hari sentiasa meningkat. Atas alasan itu, kemungkinan besar kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa, saya masukkan pihak berkuasa, mungkin diberikan arahan, mungkin diberikan panduan supaya mengambil tindakan yang tegas terhadap kealpaan sebahagian besar rakyat Kelantan ini. Di mana jika dilihat, mungkin di sebelah bandar ini, mungkin di kawasan Pasaraya, mungkin di Pasar Awak ini, SOP-nya mungkin teratur. Mereka memakai pelitup muka, mereka menggunakan sanitize bila masuk, mereka mencatatkan kehadiran mereka di pusat membeli belah dan sebagainya. Namun perkara ini mungkin tidak berlaku ataupun hanya sebahagian tempat saja berlaku di kampung-kampung dan juga di luar bandar ini. Dan mungkin atas alasan ini, mungkin atas pengabaian yang berlaku ini menyebabkan pihak polis dan juga pihak berkuasa perlu melakukan sesuatu yang agak tegas bagi memberi satu kesedaran kepada rakyat Kelantan, bagi memberi satu peringatan kepada rakyat Kelantan bahawasanya kes yang berlaku ini bukannya suatu perkara yang boleh dipermainkan, dan keadaan sekarang juga merupakan satu keadaan yang perlu diberikan perhatian. Bayangkan Hakim, sekarang ini kita tahu aktiviti retas negeri tidak dibenarkan, aktiviti retas daerah juga tidak dibenarkan. Namun pada masa yang sama masih lagi berlaku kesesakan di kedai-kedai ataupun bazar-bazar yang diwujudkan di bahu-bahu jalan ini, Hakim. Ya, mencari keseimbangan antara membendung penularan wabak COVID-19 dan juga untuk meneruskan kelangsungan hidup ataupun dari sudut ke ekonominya bukan satu perkara yang mudah. Tetapi Fandi sudah jelaskan mengenai bagaimana kepatuhan SOP dalam kalangan penduduk di Kelantan khususnya. Ada yang pakai pelitup muka, tapi ada juga di kawasan-kawasan tertentu tak pakai. Sedangkan sepatutnya memakai pelitup muka itu perkara asasnya. Memakai pelitup muka itu sepatutnya sudah jadi rutin. Rutin tu maksudnya macam kita bangun pagi gosok gigi tu tak payah nak fikir, memang dah automatik perlu kita lakukan. Tapi malangnya masih lagi ada angka peningkatan angka COVID-19 ini, terutamanya di seluruh negara secara keseluruhannya, yang memungkinkan tindakan tegas pihak berkuasa yang secara tak langsung menerima kritikan mengenai persoalan nilai kemanusiaan ataupun ketiadaan budi bicara mengenakan kompaun yang mungkin terlalu tak mampu untuk dibayar untuk golongan B40 misalnya. Tapi apapun, terima kasih Muhammad Fandi Muhammad atas perkongsian itu tadi. Sekian saja cerita. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.